ingin membentangkan tajuk Sistem Pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu. Saya Ayub Zikri Azman, F2013. Hai, saya Daniel Haikal, F2061. Hai, saya Nabila Hazika Mitterosan, F2002. Hai, saya Nur Amisha Nadila binti Muhammad Nazli, F2005. Sistem Residen. Residen adalah seorang pegawai British yang dilantik untuk menjadi penasihat raja. Secara khususnya, Residen mengawal semua perkara melalui Raja-Raja Melayu kecuali bab agama dan adat istiadat di Tanah Melayu. Sistem Residen ini merupakan satu bentuk sistem pemerintahan secara tidak langsung di Tanah Melayu. Sistem Residen ini mula diperkenalkan pada tahun 1874 sehingga 1889. Negeri yang pertama diperkenalkan adalah di Perak iaitu pada tahun 1874, seterusnya di Selangor iaitu pada tahun 1875. Sistem residen ini diperluaskan di negeri Pahang dan juga di negeri Sembilan iaitu pada tahun 1888 dan pada tahun 1889. Presiden mewujudkan satu sistem pungutan cukai dan memungut semua hasil dalam negeri. Sistem residen ini juga membawa kepada perubahan tanah Melayu. Contohnya seperti residen-residen ini memperkembang bandar-bandar baru seperti Ipoh, Kuala Lumpur dan juga Seremban. Seterusnya, mereka membaiki alat-alat perhubungan seperti pengangkutan yang melibatkan jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan pelombongan, ladang-ladang, bandar serta pelabuhan. Undang-undang tanah di Tanah Melayu. Cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British. Yang pertama, mesti mendapatkan kebenaran pemasa. Contohnya, tanah merupakan sumber ekonomi. Tanah juga mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu. Tanah merupakan tonggak kuasa politik pembesar Melayu. Yang kedua, cukai tanah dibayar kepada pembesar Melayu. Yang ketiga, aktiviti ekonomi mesti mendapat kebenaran daripada para pembesar Melayu. Dan yang terakhir adalah tanah menjadi milik seseorang yang meneroka atau mengejarkan tanah itu. Sebab atau tujuan atau faktor British memperkenalkan undang-undang tanah. Yang pertama, tanah mesti menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah. Yang kedua, sistem pemilikan tanah orang Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di Barat. Yang ketiga, sistem tanah tersebut tidak mempunyai rekod dan catatan. Yang keempat, tiada bukti untuk mengesahkan hak tanah tersebut. Yang kelima, memudahkan urusan pentadbiran. Yang keenam, urusan kutipan cukai. Yang ketujuh, tanah boleh dicagar bagi mendapatkan modal. Dan yang kelapan, pemilikan tanah menjadi tunjang dalam sistem ekonomi penjajah. Pentadbiran tanah British di negeri-negeri Melayu. Yang pertama, rekod bertulis diwujudkan. Yang kedua, Undang-Undang Tanah Barat diperkenalkan. Yang ketiga, British membahagikan tanah mengikut kegunaan atau nilai komersial. Yang keempat, untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan di pejabat tanah. Yang kelima, untuk mengutip sumber hutan mesti mendapat kebenaran daripada pejabat tanah. Dan yang terakhir, Akta Tanah Simpanan Melayu 1913 diwujudkan. Seterusnya, budaya British di Tanah Melayu. Antara aspek-aspek perubahan budaya yang dilakukan oleh Inggeris ialah penghapusan sistem perhambaan. Golongan hamba merupakan golongan yang paling rendah di dalam susun lapis masyarakat. Hamba berperanan menyumbangkan tenaga untuk menambahkan harta tuannya. Oleh itu, apabila seseorang itu mempunyai lebih ramai hamba, maka lebih tinggi taraf sosialnya sebagai seorang anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan kedudukan ekonomi tuannya. Seterusnya, aspek perubahan budaya yang lain ialah penghapusan sistem kerah. Sistem kerah merupakan sistem buruh paksa yang dilakukan di negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat. Dalam sistem kerah, rakyat disuruh membaiki jalan, membina tembok, masjid, parit, benteng pertahanan, membersih sungai dan sebagainya. Ketika perang, tenaga rakyat dikerah untuk membuat persediaan dan kelengkapan peperangan dengan perbelanjaan yang paling rendah. Seterusnya, selain itu, British melakukan perubahan dalam aspek budaya dari segi pelantikan sultan.
Contohnya, campur tangan British dalam pelantikan Sultan Abdullah dan yang tidak dipersetujui oleh kebanyakan pembesar Perak. Berdasarkan adat Melayu, Sultan Perak mestinya dipilih oleh pembesar Sir Andrew Clegg yang telah melantik Raja Abdullah sebagai Sultan. Pelantikan Raja Abdullah tidak disokong oleh alat-alat kebesaran Perak yang pada waktu itu berada pada Sultan Ismail. Seterusnya, antara aspek-aspek perubahan budaya yang dilakukan oleh Inggeris ialah penghapusan amalan pungutan cukai oleh Sultan dan pembesar yang telah dijalankan sejak turun-temurun. Selain itu, penghapusan perhambaan bagi masyarakat melalui tradisional sumber-sumber tenaga hamba abdi merupakan sumber ekonomi kepada Sultan dan pembesar. Sekian. Melayu, pendidikan di tanah Melayu bersifat tidak normal iaitu hanya terhad kepada pengajian Al-Quran dan keagamaan. Namun, selepas kedatangan Inggeris terutamanya pada pertengahan abad ke-19, sistem pendidikan di tanah Melayu telah banyak berlaku perubahan dan ianya lebih bersifat perkauman. Kerana Inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dengan pendidikan guru dan ini membawa kepada perbezaan sukatan pelajaran antar kaum. Masyarakat Melayu tidak mendapat pendidikan akademik yang sempurna seperti mana kaum-kaum lain dan mereka hanya mendapat ilmu kemahiran sahaja. Terdapat 4 jenis sekolah di tanah Melayu, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India dan sekolah Inggeris. Di sekolah Melayu, terdapat 2 bentuk perubahan iaitu sekolah berbentuk keagamaan dan sekular. Sekolah berbentuk keagamaan telah lama wujud sebelum kedatangan Inggeris. Sekolah ini mengajar tentang hal keagamaan dan mengaji. Sekolah ini juga kurang mendapat tumpuan daripada pihak Inggeris kerana pihak Inggeris mahu mengekalkan kestabilan dan memastikan kaum Melayu akan terus tinggal di kampung sebagai petani. Manakala, sekolah Melayu yang bersifat sekular pula diperkenalkan oleh Inggeris melalui mubalik Kristian. Sekolah ini kurang mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana mereka takut terpengaruh dengan agama Kristian atau mubalik.